liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Astaghfirullah. Apa khabar tuan-tuan di luar sana? Alhamdulillah, pada hari ini di Dewan Tun Gafar Seputih, hujan renyai-renyai sangat menyujuk badan kita. Alhamdulillah juga kita hari ini cukup bertuah kerana kita dapat menjemput salah seorang daripada personality yang mana beliau mempunyai pengalaman di dalam bidang kewartawanan selama 40 tahun. Tuan-tuan, saya rasa saya pun tak beranak lagi kot. Nak cerita pasal kewartawanan ni, Allahu Akbar. Pengalaman dia lah yang memberikan banyak impak kepada negara kita. Tak lain tak bukan tuan-tuan, saudara kita, ayahanda saya boleh saya katakan, iaitu ayahanda Datuk Kamal Amir, atau lebih dikenali di dalam bidang sosial beliau adalah Amir Hijaz Fans. Saya baru juga kenal Datuk Kamal Amir ni, seronok juga. Bila saya tengok dia punya personality dia di dalam mengkritik di dalam politik dalam tanah air kita ini, siapa yang betul, siapa yang salah. Beliau adalah neutral, tidak menjebak siapa-siapa, siapa sokong siapa ke, siapa kosongkan siapa ke, adalah kita mengikut perlembagaan parti. Jadi saya rasa saya tak payah cakap banyak sangat lah. Saya rasa sangat teruja. Dan nak tanyalah pada ayahanda sendiri. Ayahanda, ayahanda boleh cerita tak latar belakang ayahanda ni macam mana dalam bidang wartawan ayahanda ni semua ni? Boleh cerita sikit? Saudara Sani ini rupanya adalah anak sahabat saya Azim Aras. Beliau merupakan antara kumpulan kami waktu kami mengasaskan Akhbar Suara Rakyat. Suara itu Akhbar Perjuangan tu. Tapi malangnya dibatalkan permitnya, diharamkan. Itulah tanda perjuangan. Tapi Sani, sebelum tu kita kena aware the public. Yes. Aware the public. Teman-teman semua perlu menghayati, sebab saya tiap hari saya kena bagi pencerahan. Sebab pencerahan ini penting kerana rakyat perlu tahu kedudukan negara kita, iaitu tentang kedudukan COVID-19. 2 hari lepas, 3 hari lepas agak menggerunkan, sebab tiba-tiba naik, meningkat apa semua. Dan saya terima kasihlah pada sahabat saya, saudara Jamil Idris, yang tidak henti saban hari menghantar kiriman kepada saya, memberitahu perkembangan hari demi hari, dan juga saudara Rio daripada Universiti Melaya yang memberi gambaran kedudukan COVID-19. Jadi hari ini dia semalam punya, bukan hari ini semalam punya COVID saya nampaknya ada kelegaan sikit. Dan semalam tu, kemarin dulu ada 3,000 lebih, tapi semalam 2,521 warga kita yang dijangkit oleh virus corona. 2,000. Jumlahnya sudah pun mencecah 4,929,972 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona yang kumulatif. Dan hari ini saya sudah pun masuk hari 965. Bumi bertuah kita ini dicengah oleh virus corona yang belum ada usai lagi. 965 hari lamanya. Yang menjadikan kegeruan saya melihat masih lagi ada peningkatan 4 negeri. 12 negeri yang susut. Selangor misalnya, tapi 2 hari lepas Selangor tinggi, lebih kurang 2,000 lebih, tapi semalam nampaknya susut kepada 878. Begitu juga wilayah Persekutuan kita ni dalam Seputih ni, dalam bahagian wilayah Persekutuan, 2 hari lepas ada 1,000 lebih, tapi semalam nampaknya susut lagi 461. Sabah ada susut juga 178. Pulau Pinang yang saya kata tak ceroy tu Pulau Pinang 132, Kedah 118, Negeri Sembilan 139, dan di Melaka dia naik sedikit kepada 100. Inilah sejumlah 7 negeri yang angka jangkitannya mengatasi 100. Lain-lain negeri alhamdulillah lah, nampak gaya 9 negeri itu masih lagi di bawah 100, dan kita mengharapkan warga. Jadi teman-teman semua,
pastikan jaga keselamatan diri kita, jaga kebersihan diri kita, dan paling penting ini musim-musim berkempen ni. Ya, betul. Musim berkumpul sana, berkumpul sini, pasti melakukan penjarakan sosial. Memang. Kalau rasa susah sangat, layarilah media sosial. Ambil recharge pen. Okey, dia tadi untuk menjawab persoalan tadi, Sani bertanya dengan saya, pengalaman saya bermula dalam dunia kewartawanan bersama dengan ayahanda you. Itu saudara Azim Aras. Itu pun otai juga tu. Daripada dunia kewartawanan daripada tahun 1976. 1976 sekarang ni lebih daripada saya rasa dah 46 tahun lamanya. Ya, tapi ayah you masih sudah tak ada lagi menulis dan sebagainya. Kan? Dia mungkin dia dah drop dia punya pen, dia tak mau menulis lagi gambarnya. Tapi saya masih lagi kadang-kadang saya berkarya, dan saya memilih sekarang ni sebab dalam media sosial ini. Sewaktu saya pergi ke Amerika, saya bertemu dengan bukan di Amerika, di London, berjumpa dengan Robert Murdoch, tokoh dunia kewartawanan yang menjaga News of the World, The Sun dan sebagainya, di mana jualan mereka 11 juta satu hari. Dan News of the World tu. Jadi dia kata, Mr. Kamal, you must understand the next generation printing media ini akan hilang. So you believe me, dia kata. Masa itu telefon pun tak lagi kita ni. Masa saya dekat London tahun 1982 macam tu. So dia kata it is the internet. Ternyata terbukti apa ramalan dia orang. Jadi tapi bagaimanapun dalam politik saya bukan orang yang mengejar jawatan. Cuma bagi saya, perjuangan saya untuk memastikan ini bumi kita, ini negara kita, sewajarnya lah kita dominan dalam mentadbir negara kita. Ini perjuangan saya. Soal you nak masuk parti apa pun terpulang, tetapi mesti ada jati diri, merasakan bahawa negara ini mesti dipertahankan untuk dominasinya kita, sebab kita lah warga merdeka. You tak mau dapat merasai bagaimana susahnya pasca kemerdekaan. Pada you dapat rasai. Pergi dekat Kedah, pada orang mana? Orang Kedah, orang Baling. Dia dapat melihat kemiskinan di Baling, macam mana getah masa tu harga sampai RM1.2 sekati. Seksanya pagi-pagi rakyat menyembah pokok untuk mendapat rezeki. Jalan tak ada, air tak ada, api tak ada. Komunikasi bukan macam sekarang. Dulu orang Perak panggil pukul telefon. Pukul telefon untuk memberitahu. Begitulah masa zaman pasca kemerdekaan. Now sekarang kita merdeka. Zaman you. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT. Badan dia pun sihat juga. Alhamdulillah. Saudara Azim nampak gaya menjaga anaknya dengan baik. Sihat walafiat. Jadi saya merasakan bahawa you tidak dapat merasa itu. Cuma yang saya kecewa, bukan kecewa lah, saya sedih. Kenapa generasi anak-anak sekarang ni memilih untuk menentang parti yang begitu berjasa pada negara. You tanyalah dengan bapa you, apakah jasa-jasa telah dilakukan, tapi mereka tidak mahu menghayati segalanya. Itu sebab itu saya masih terus berjuang. Perjuangan saya mudah untuk memberi penerangan dan penjelasan siapa sebenarnya yang wajar didukung dan sebagainya. Terima kasih Ayanda. Boleh minta telefon lain tak? Teman-teman yang pelayar tak dapat nombor. Bagi rakan-rakan yang lain di luar sana, sekiranya anda ada soalan untuk Ayanda kita di sini, jangan segan, jangan malu, jangan silu. Tanya di dalam kita punya video kita ini, any kind of question. Sekiranya anda menghantar soalan-soalan yang di mana soalan menghantam orang, kami pun akan cakap, tak apalah, itu yang anda fikir, kami pun layan sajalah. Tetapi sekiranya ada soalan yang ingin ditanya kepada anda tentang pembangunan anak-anak belia, bagaimana kita daripada orang dahulu dan orang sekarang boleh merge together as a good Malaysian citizens, kita boleh bincang benda tu. Baik Tok, kita punya sembang-sembang santai kita ni, dia ada lebih kurang macam hard talk lah. Hard talk BBC kan. Hard talk BBC di United Kingdom. Alright, soalan pertama saya pada ayahanda saya ni lah. Apa pandangan you dengan situasi politik sekarang hari ni? Nampak macam laru sangat lah. Memang macam laru, tak pernah berlaku. Inilah tahun-tahunnya. Inilah pilihan raya kali ini agak bagi saya lah, tak tahu rakyat pening kepala sebenarnya. Sebab dulu pilihan raya yang ke-14 dulu, 2018, mereka melakukan serangan terhadap dia panggil Najib Centrics. Serang pada Najib, Rosmah, serang pada UMNO. Tapi mereka bergabung.
Mereka bergabung antara Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, dan Sidna Ibrahim dalam penjara waktu itu. Tapi kumpulan anak-anak dalam Parti Keadilan, DAP, kemudian Amanah, mereka satu hanya untuk Najib saja. Ya. Bukan untuk Barisan Nasional UMNO. Tak. Nak jatuhkan Najib saja tu. Jatuhkan Najib dan akhirnya terjatuh juga Barisan Nasional. Satu. Tapi hari ini macam saya katakan, UMNO diserang oleh Parti Pribumi. Okey? Parti Pribumi serang UMNO, dia serang DAP, dia serang Keadilan, dia serang Amanah. Sebab bersama dengan PBM ni adalah Parti PAS. Amanah serang PAS, serang UMNO. UMNO tak terkecuali. Okey, ya. Kemudian Amanah juga dia serang Parti Gerakan. DAP dia serang Gerakan, dia serang UMNO, dia serang dengan ideologi Adil dan sebagainya, dia serang juga PBM. Jadi rakyat tengok macam mana ni? Berselerak sekarang ni. So tidak ada, dan yang paling saya kecewa sangat apabila saya mendengar ceramah-ceramah dah 2 bulan lamanya. Lain tak ada maki Hamod. Yang rakyat nak tahu, nak bagi apa untuk rakyat ni? What is the plan? What is your plan? Sekurang-kurangnya semalam Presiden UMNO telah pun mengumpulkan 99 bukan 100, 99 harapan dalam padu tu untuk manifesto UMNO ataupun manifesto Barisan Nasional. Seandainya rakyat memberi kesempatan untuk UMNO Barisan Nasional mentadbir Putrajaya sekali lagi, pertama-tama sekali untuk menangani persoalan anak-anak muda di bawah P40. Saya cukup gembira. Dan masalah yang selalu saya utarakan, anak-anak pergi sekolah, bawa beg besar, berat semua. Dan andainya UMNO Barisan Nasional diberi kesempatan, anak-anak kita akan menjadi pelajar-pelajar sebagaimana di luar negara. Macam mana di England, macam mana di Amerika, macam mana di Jepun, macam mana di Korea. Dia bawa teks saja. Apa pandangan Ayanda tentang tahun ini sahaja pelajar-pelajar yang lepasan SPM seramai 63.8% tidak mahu sambung belajar. What do you think about that? 70,000. Jumlahnya 70,000. You tahu kenapa? Mereka seolah hilang harapan. Dah habis belajar, ada diploma, kerja sama juga ke GrabFood. I tak keluar sebagai insinyur, sebagai accountant, sebagai arkitek, terpaksa bawa Grab ataupun bawa motor. Tergolek, terlentang dalam longkang sebagainya. Dan yang untung syarikat. Dan mereka dapat berapa sen sangat. Inilah yang saya berterima kasih juga pada Ashraf. Datuk Seri Ashraf, dia berjuang supaya jumlah persentage itu janganlah tinggi sangat kepada syarikat. Contohnya e-hailing punya kereta. Saya tahu 20%. Kalau itu Grab. Bagaimana ni pilih makanan. Kedai pun kena potong. Yang bawa ni pun apa pendapat pun kena potong. Jadi yang untungnya syarikat. Betul. Bukannya orang individu yang berhujan, berpanas, menempuh segala masalah. Akhirnya saya katakan bahawa anak-anak muda ni mereka melihat bahawa apakah ada hope. Mereka bercakap soal harapan. Harapan apa dah ada lagi kalau macam ni. Sebab itu seandainya UMNO Barisan Nasional kembali, dan kita yang paling penting ekonomi. Sebab itu saya katakan tidak ada artinya kamu cakap soal korupsi lah, soal sauk itulah, sauk ini. Bagi saya, this is not the issue. Isunya pagi besok aku nak makan apa kata rakyat. Anak aku nak makan susu, ada susu tak? Di rumah aku ada beras ke? Dan kita menghadapi sekarang ni, you anak-anak kelahiran jiwa merdeka, anak-anak kelahiran yang selepas merdeka yang tidak ada masalah. Bangun pagi aja pun you akan minta, papa minta duit nak apa? Nak makan KFC. Papa minta duit nak makan nasi lemak. Papa nak pergi sekolah, you belanja RM1. Zaman saya tak ada belanja. Kita bawa bekal. Betul. Kopi letak dalam botol. Tak ada kapuan. Kemudian pisang rebus. Pisang rebus itu makanan kami. Kadang-kadang kalau musim buah-buahan, kalau musim buah mangga, bawa lah buah mangga sebagai bekalan. Bukan you, zaman saya, zaman you duduk kat sekolah, dan sekolah pula zaman Kerajaan Barisan Nasional. Kantin dah ada. Anak-anak bukan kantin saya dah, anak-anak juga dijaga. Tapi sekarang tak tahulah dah tak ada ke tak ada. Dapat menteri yang ada pendidikan sekarang tak memikirkan persoalan apa yang mahu diberikan pada anak-anak kita. Ini yang saya lihat. Hasni saya tengok Datuk Zulkifli alias apa yang lap sangat yang ketawa berdekat-dekat, saya ketawa tentang zaman saya.
Ni saudara Muhammad Alif ni tulis, ya betul, saudara sini tu kuat makan. Allah apa nak cerita pasal badan aku Alif? Oi. Baik, okey, kita tengok bagaimana apa yang pandangan ayahanda kita tentang landscape politik sekarang ni dah memang nampak macam cacah merbah. Ya. Last kali kita kena balik pada mereka yang pernah mentadbir negara. Ya. Itu saja kita tengok. Back to basic. Back to basic. Ya. Tetapi ayahanda, Ya. saya lihat di sinilah. Ayahanda di dalam arena politik melihat sebagai pemerhati ni, Ya. apabila tengok daripada zaman saya kecil, dua orang nama ni disebut selalu. Ya. Mahathir Anwar. Sampailah umur 40 tahun. Mahathir Anwar tak habis-habis. Itu saya katakan, apakah landscape politik Malaysia ni? Apa MA je? And then tak adakah macam Datuk Seri Abdul Ibrahim, dia sebagai timbalan Presiden UMNO. Ya. Okey, timbalan Perdana Menteri. Ya. Selama 16 tahun di dalam kerajaan. Ya. You are in dirty hands. Kenapa time tu tak lawan corruption? Why lepas dah kena dah, kami nak lawan corruption. Sama juga dengan ayat tu saya kena betulkan sini. Okey, macam mana? Saya kena betulkan. Memang antara punca perbalan Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir, sebab tu Dr. Mahathir mengambil cuti selama 2 bulan, Anwar Ibrahim mengemukakan satu pindahan di bawah akta itu menentang korupsi. Okey. Ini cerita cerita yang benar, kena cakap benar. Jangan juga tu. Sebab dia juga adalah menentang KKN waktu itu. Di saat Indonesia waktu itu, Amin Rais membawa ledakan korupsi, menentang korupsi, kronisme dan nepotisme. Dan akhirnya tumbang Soeharto. Jadi Dr. Mahathir merasakan begitu. Apakah waktu itu Anwar Ibrahim jadi timbalan Presiden, ketua pemudanya, kebetulan Presiden kita hari ini, Datuk Zahid Hamidi. Kita menentang sebenarnya, sebab itu bila orang tuduh dia sebagai korupsi, saya geleng kepala. Dia bukan kaki sakau, dia bukan orang yang nak korup. Siapa dia? Datuk Seri Zahid Hamidi. Okey. Sebab beliau adalah menentang KKN. Korupsi, kronisme, nepotisme. Ini saya nak jelaskan. Cuma bagi saya sekarang ni, apa yang dilontarkan oleh Anwar itu ada betul. Tetapi masalahnya dia terpaksa mengikut. Macam saya katakanlah, guna lambang keadilan. Semua bertanding pilihan lepas. Sama Dr. Mahathir pun lambang keadilan, kena ikut lah. PBN pun lambang keadilan. Semua gunakan lambang keadilan. Maka rakyat nampak mungkin simpati dengan Anwar Ibrahim yang terkurung di belakang jeruji besi sebagai banduan waktu itu. Jangan lupa waktu pilihan raya lepas, dan Kak Wan sebagai Presiden Parti Keadilan. Maka rakyat memberi keyakinan, memberi sokongan jumlah 128 kursi, menanglah Parti Keadilan, menumbangkan Barisan Nasional. Fair enough, saya tak marah pada situ. Okey? Dan kerana mereka melakukan Najib sentrik lah, attack kita semua ni. Kita pun ada juga, UMNO ni pun ada yang korup juga. Betul. Tapi bukan parti. Ini yang saya katakan. Bukan rumah. So, jadi dalam keadaan begitu, tiba-tiba mereka meletak kembali Tuan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Saya geleng kepala. Kerana anak-anak muda yang kena belantan, yang kena tergajang, yang masuk longkang, yang masuk lokap, yang kena semburan gas pembelian mata, yang kena air gatal, semua menzahirkan against Dr. Mahathir. Maha Fir'aun, menentang korupsi. Bila rakyat bagi kuasa pada Parti Keadilan, kau bagi balik pada Dr. Mahathir. Ini yang saya geleng kepala. Apa punya parti ni? You menggunakan anak-anak muda yang sanggup menerjah di Kuala Lumpur, mengadakan demonstrasi, berperang dengan pengawal keselamatan, tak ada permit, berperang di depan Sogo, berperang di Kelang masa itu. Semua nak menentang Dr. Mahathir. Minta Dr. Mahathir turun, reformasi. Sekarang ni pun masih lagi reformasi. Saya kena kepada bapak benda ni kau cakap ni, dapat kuasa bagi Dr. Mahathir. Ini yang saya katakan, apa you punya matlamat sebenarnya? Itu pandangan saya lah. Rasa macam Anwar Ibrahim kena getah lagi dengan Dr. Mahathir tu. 2 kali kena. Nampak macam mana. Tapi nasib baiklah ni dia tak layan lah. Dia tak layan lah. Cuma kesian saya. Ini saya melihat kadang-kadang kita sebagai manusia biasa ya. Jangan kita menghina orang terlaluan. Jangan keterlaluan. Saya juga kadang saya bersimpati. Seorang yang pernah menjadi negarawan, the so-called Prime Minister selama 22 tahun, hari ini dia berada dalam keadaan yang cukup hina. Nak berbaik dengan Anwar Ibrahim, Anwar kata, no, saya takkan tertipu lagi. Lepas tu daripada Anwar Ibrahim, pergilah menyembah Dr. Muhyiddin. Muhyiddin kata, saya tak akan bekerjasama dengan Mahathir. Itu yang dia kata, sombongnya Muhyiddin. Sedangkan dia dulu bersama gitu. Kalau tak ada, apalah salahnya kalau setidak-tidaknya
Ya, kita kata kita boleh bersama dan satu impian. Tapi jangan dienggihkan begitu saja. Jadi saya kata macam kupar tenaga lah. Langsung tak ada nilai pada diri. Saya bersimpati. Sebab itu saya ingat mungkin dalam 13 bulan nanti, 12 bulan nanti saya nak pergi ke Langkawi. Saya nak tengok macam mana keadaannya. Saya dapat kabaran mengatakan dah tak ada sokongan di Langkawi pun. So bagi saya lah, inilah kesannya apabila you melakukan kezaliman waktu berkuasa. Itu keadaan dia. Dan tu masa tahun 1998 tuan-tuan, saya time tu baru form 4. Saya ingat lagi saya naik basikal pergi ke sekolah. Saya lihat surat khabar utusan Malaysia yang pertama. Anwar Ibrahim dipecat. Saya terus cakap, mana boleh? Anak muda. Kenapa pecat? Balik-balik cakap dekat ayah saya, abang kenapa macam ni? Dan ayah saya cerita satu-satu. Okey, begitulah gayanya. Tapi saya nak tanya Uncle lagi lah. Pada tahun 1999, Dr. Mahathir masih dapat tutup majoriti. Betul. How? Apa political agenda dia time tu? Dia tak ada agenda keyakinan rakyat kepada parti UMNO ni. Parti UMNO adalah parti yang saya katakan parti ada keramat. Kita adalah parti yang ada akar umbi. Parti yang umpamakan pohon angsana yang ada dia punya tunjang. Bukan macam parti keadilan yang berada di atas awangan, seperti bagaimana kiampang di atas air. Bila biduk lalu tu, wah, tidak ada tunjang. Betul. UMNO ada tunjang. Jadi Dr. Mahathir dia pandai, dia bijak menggunakan isu ini, pelbagai isu. Bahawa Melayu mesti bersatu, Melayu mesti bersatu. Maka orang pun percaya. Saya pun percaya juga waktu itu. Saya pun terperangkap juga. Inilah gambarannya sebenarnya. Ini saya selalu katakan. Waktu saya belajar dulu tu, what is politics? Politics is the art of deceiving mankind. Bukan is a game of impossible. Politik itu adalah seni percaturan minda. The art of possibilities. Anything can happen. Tapi the art of deceiving. Bukan the art of possibility. The game of possibilities. Demokrasi is the game of the numbers. Ini semua sekarang nak kejar, nak dapat nombor ni. Ya, betul. Semata-mata dua-dua ni. Sebab itu bila President Trump mengatakan I got the numbers. Alamak saya kata. Because the democracy is the game of numbers. Sangat-sangat confident Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni. Tapi saya nampaklah dia terpaksa buat begitu. Ada satu petikan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Dia kata pelajar-pelajar ni, kamu ni bodoh ke apa? Astagfirullahaladzim. Nampak? Itu tak boleh lah. Tak boleh macam tu. Saya kalau marah sangat pun, janganlah macam tu kan. Asni, saya kadang-kadang kecewa juga. Sahabat saya, bukan orang lain, sahabat saya pernah menjadi timbalan presiden, pernah menjadi ketua pergerakan pemuda yang cuba melakukan islah dalam kepimpinan dengan masyarakat madaninya. Tiba-tiba dalam keadaan sekarang ni, dia banyak yang tersasar daripada landasan. Bila boleh cakap bodoh, kadang-kadang saya cakap, saya kecewa sebab bila dia mengatakan bahawa dia adalah calon Perdana Menteri, dia spirit nama dia tu. Bila dia kata dia calon Perdana Menteri, dia sudah menentang Kedah Agung. Kuasa melantik Perdana Menteri ada letak kuasa agung berbelah. So tak nak mencabar. Apa ni kalau aku tak terima? Satu. Yang kedua, saya nak bagi tahu kat you, seorang calon untuk jadi Perdana Menteri, dia mesti bersikap sebagai yes man, as a statesman. Macam kita punya Datuk Ismail Sabri, macam Datuk Zaid Hamidi, macam Ewan Maulid Teguh Razali. Dia tak ada, aku kalau aku geram, aku terajang. Itu bukan bahasa-bahasanya. Ini bukan cerita haram cadah. Tak boleh. You harus membina diri you sebagai orang yang harus dihormati. Sebab you calon Perdana Menteri Malaysia. Jadi Perdana Menteri Malaysia ni, you akan berhadapan dengan dunia luar. You akan berhadapan dengan pemimpin-pemimpin luar. Jadi kata you hadir dekat United Nations nanti sebagai Perdana Menteri. Nak bercakap dia macam mana? I don't like this, it's haram cadah punya Israel. Tak boleh lah begitu. Diplomasi kena ada. Tapi bila saya tengok, itu yang saya kecewa. Soal dia kepimpinan, memang kita kena terima. Dia is a writer. Dia seorang pendebat yang hebat. Sebab dia punya bidang kajiannya pun bukan bidang ekonomi. Betul. Dia cuma bidang kajian Melayu. So jadi memang dia ada auranya, bukan tidak ada. Tetapi saya agak kecewa bagaimana dia develop keadaannya tu. Akhirnya sekarang ni dia boleh terperangkap dengan hala cara politik, macam mana budaya naik ujuk oleh Rafizi. Orang itu korup, orang ni korup. Lalakan ni macam mana kira dia kena saman dan sebagainya. Saya melihat begini ajalah Hasni, mungkin you anak-anak muda lagi. Saya amat mengharapkan negara kita ni ada undang-undang, ada penguasa dan sebagainya.
Kalau dah tahu orang tu korak, buat laporan je. Okey. Buat laporan pada polis, buat laporan SPRM, mereka akan bertindak. UMNO tidak sunyi dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak penguasa. Kenapa nak disalahkan UMNO? Kenapa nak disalahkan mengapa seseorang itu dituduh seorang itu bersalah? No one is guilty unless proven by the court. Yes. Ini prinsip kena ada, Hasni. Itu pandangan saya. Tapi macam mana kalau seseorang tu disuruh bela diri? Adakah itu macam satu kaki dah masuk penjara? Tak, itulah masalah kita ni. Kadang-kadang kita mencipta sesuatu. Kalau you bukan terlibat dalam bidang guaman, bidang undang-undang, tak payah nak campur. Walaupun dia disuruh ada prima facie. Bila dikatakan ada prima facie, itu artinya pihak yang menuduh ada berkeyakinan dan mampu untuk convince, bukan membuktikan, convince, meyakinkan hakim bahawa dia ni ada kes untuk dibawa dan dibicarakan. Itu saja, bukan mana dia bersalah. Dan dia kena ingat, mahkamah ini hakim dia kena tegas, dia kena tengah-tengah, dia tak boleh memihak, dia tak boleh menipu. Okey. So, sebelah kanan dia adalah pegawai pendakwa raya. Tugas pendakwa raya adalah memimpin mahkamah untuk membuktikan orang yang dituduh itu bersalah. Satu. Dan line up of the peguam, dia juga akan berusaha melalui bidang guaman, melalui fakta-fakta dan sebagainya untuk menyanggah, dan memimpin mahkamah bahawa orang yang dituduh tidak bersalah. Itu saja. Tapi harian saya ni sekarang ni belum lagi mahkamah buat keputusan, kadang-kadang kita melakukan contempt of court. Sani, berhati-hati, you ada buat media sosial sekarang ni, berhati-hati, jangan tuduh tu bersalah sebagainya. It is contempt of court. Satu penghinaan terhadap mahkamah. Begitu juga kalau mahkamah telah memutuskan, orang ni tak bersalah, you nak argue benda tu, juga contempt of court. Kalau you menuduh kita, contoh, saya ambil contoh, Datuk Seri Ahmadi dibebaskan dengan 47 kes di Mahkamah Shah Alam. You argue apa yang dibentangkan oleh hakim itu. Itu contempt of court. Itu contempt of court. Artinya menghina keputusan mahkamah. Dah lepas-lepas lah kan. Itu soal mahkamah. Kalau tak perlu, kalau tak bersetuju, buat judicial review. Yes. Satu kajian semula terhadap penghakiman. Dan kena ingat, saya kadang-kadang saya seriau Sani. Tiap-tiap penghakiman itu dipanggil written judgment oleh hakim. Kalau saya ni wartawan jenayah, jangan lupa saya buat cover report apa semua dulu kan. Hakim akan menulis keputusan, dan keputusan hakim itu akan dicetak dan dimasukkan dalam law journal. Law journal ini akan disiarkan ke seluruh dunia. Sebab ini akan menjadikan sebagai satu reference ataupun precedence. Katalah pembicaraan berlaku di Itali, mahkamah berlaku bla 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 bla, dia akan refer pada hari ini, pada tarikh ini, sekian-sekian, between Datuk Seri Najib and Hakim Nazlan. Itu akan disebut that the court ruled this. Mana kita tak muka. Saya tak mau cakap lebih, tapi bagi saya penghakiman itu mesti jelas. Sebab saya lihat antara kertas penghakiman itu, Nazlan mengatakan Datuk Najib mewujudkan syarikat asasi. Bukan saya nak bela, tidak. Dia mengatakan Datuk Najib menubuhkan syarikat asasi International Senam Berhad dan nak merompak wang negara. Sedangkan syarikat itu bukan Datuk Najib yang tubuhkan, dan ada keterlibatan Nazlan. Yang dituduh sekarang ni. So it is going to be a mockery in the court. Saya tak mau cakap lebih daripada itu. Sebab itu sekarang ni saya yakinlah sebab itu mungkin Bar Council begitu bergeria sangat memperhatikan hakim ni, sebab mereka juga tidak mahu berlakunya satu dismissal ataupun satu pertuduhan yang boleh dianggap tidak betul. Ini keadaannya. Itu tak usah cakap lebih lah. Kita cakap pasal politik lah. Ini dia orang ni zalim ni tadi. Tak ada air untuk kita ni. Betul lah dia. Betul lah. Mana air ni yang dekat ni? Dia tarik ke? Ini medsos untuk UMNO bagian seperti. Exactly. This is hard talk. Hard talk ni. Cakap ni. Ketua bahagian dia hebat. Saya sayang ketua bahagian UMNO bagian seperti. Betul, saya cakap terus terang. Macam Datuk Mustafa Kamal, beliau berjuang. Sebab ini kawasan ini, untuk pengetahuan you, seperti kawasan ini, majoriti dulu adalah setinggan. Warga bangsa Melayu kita ni datang berdagang ke Kota Raya untuk mencari kehidupan, terpaksa dia setinggal. Tetapi UMNO membela. Akhirnya dibangunkan sedikit demi sedikit kawasan itu. Saya heranlah tiba-tiba ada juga dengar cerita anak-anak yang dulunya setinggal tiba-tiba boleh
menyokong parti terpenting. Saya kita tak boleh marah. Ya. Kurang. Betul. Sebab kita mengamalkan demokrasi. Tetapi orang kata ingatlah jasa baik. Betul. Dan saya minta jangan dimaki hamun UMNO. Jangan maki. UMNO adalah rumah. Dalam rumah tu memanglah setengah tu ada penyamun. Betul. Ada Ada yang kau makan. Ada yang kau makan macam you. Ada yang makan sikit kan. Ya. Okey guys, kita lihat mana-mana rakan-rakan kita yang ingin bertanya soalan. Sila. Okey. Daripada saudara Syahrul Syazwan. Ya. Dia bertanya, Datuk, kasih formula sikit macam mana nak menang PRU ni. Okey, ini sangat-sangat yang best. Nak menang PRU, pertama sekali yakinkan rakyat bahawa apa yang ada pada manifesto 99. Kena ingat tahu, Presiden UMNO dia memulakan dengan 99 perkara sebagaimana kita Asmaul Husna. Okey. Nama Tuhan pun 99, ayat 99 itu penting. Dan apa yang ada dalam itu kena diterangkan. Jangan jawab dengan maki hamun. Gamitlah, tapi saya yakin sebab kali ini peperangan itu dah berkurangan antara banyak pihak semua. Sekarang masing-masing bercelaru ni. Betul. So UMNO ada ruang untuk melayakkan baterainya. Jadi kalau waktu nakoda itu melayakkan batera, bila ada saja juragan-juragan yang mabuk laut, rehatkanlah dulu. Tapi kalau lebih muntah teruk sangat, campak ke laut ayaknya. Ini yang berlaku apabila 15 bekas ahli parlimen ni tidak diteruskan sebab mereka dianggap sebagai juragan yang kemabukan. Itu diumpamakan, bukan mereka mabuk, tidak. Diumpamakan batera yang sedang berjalan sebab kita sedang menempuh satu badai di hadapan badai ekonomi. It is the most important. Kita sekarang ni selalu saya katakan Sani bahawa kita sudah pun berada di ambang. Ini tsunami ekonomi dunia sudah pun mengetuk pintu negara kita apabila hari ini tukaran wang antara ringgit dengan dolar Amerika bagi 4.75 per $1. Ada ramalan mengatakan besar mungkin akan berlaku $5 bagi $1. Apa akan jadi? Sebab negara kita penggantungan makanan. Betul. Daripada Kita negara import luar. banyak, ya. Kita import 75% bahan makanan, barangnya cik boleh katakan. Dan kita tidak mempunyai food security yang boleh bertahan. Itulah sama Pak Dah nak try buat untuk pertanian Itu yang Pak Dah tu kata mengindustrikan pertanian itu, tapi tidak terlaksana. Nak buat macam mana? Sebab itu kita kena jujur dalam memberi kritikan dan sebagainya. Dalam keadaan begini, Sani, saya melihat kita harus mencari satu kestabilan politik. Ini yang perlu dinyatakan pada rakyat. Tapi mereka melakukan apa yang mereka lakukan, pembohongan to tell the truth. Getinya dalam sistem politik Jerman yang ganas siapa nama dia? Hitler. Hitler kata, you tell 1,000 times of the lies. At last people will believe it's true. Getinya kau mencerita penipuan itu berkali-kali akhirnya orang percaya. Sedangkan kalau kau benar, kalau kau tak ceritakan kebenaran kau, maka orang tidak akan percaya pada kau. Jadi sepatutnya gerak kerja perlu laku dengan. Cuma saya nak bagi tahu pada sinilah, saya dah melihat perkembangan sepanjang musim kempen ni. Saya pergi daripada Gua Musang, saya pergi ke Pegang Datuk, tadi saya ada di Shah Alam. Cuma warga UMNO ni saya nak bagi pandangan lah. Nak berkempen tu, kalau semua dah pakai baju UMNO Barisan Nasional ni, tak payah nak kempen lah, itu dah putih. Betul. Betul. Pergilah bagi ceramah di rumah ke rumah. Betul. Janganlah musim-musim sekarang. Yang penyokong tega ni tak payah dah. Tak payah. Mereka akan tahu sokong juga. Santun saja mereka ini. Betul. Apa khabar bang? Kalau kau bang, okey. Tapi yang tidak faham ni baru dia beri penjelasan. Ini saya tengok bila bagi ceramah penuh orang dia aja. It's a waste of time. Saya lihat dalam video YouTube you dekat mana? Bagan Datuk. Ya. Saya baru tengok video tu. Dan kebanyakannya mereka ni semua orang-orang situ juga. Tentu. Orang itu. Kita nak panggil orang-orang atas pagar ni. How we want to call them? How to convince them? Exactly. Nak panggil orang ni macam mana? So baru-baru ni Datuk, saya ada buat sedikit, kami ada buat takarus sikit lah dengan anak-anak muda ni. So most of the time diorang tak tahu nak mengundi tu macam mana. Baru umur 18 tahun semua kan. So kita bagi penjelasan how to to datang tu pukul berapa, awal tu macam mana. So whatever it is, at the end of the day, sokonglah barisan. Sebab apa? Apa lagi kita nak, saudara-saudara kan? Cumanya kita nak kestabilan segala-galanya. Satu lagi Datuk kan? Kita teruskan lagi lah. Okey. Ni lagi mendalam. Saya nak bagi sikit kritikan lah. Kadang-kadang calon-calon ni
rakyat kena perhati jugalah. Kalau selalu ni falasi, saya katakan falasi ni, Awak tu tak sedap juga. pura-pura ni. Waktu ni lah nak suap orang makan, waktu ni lah seorang nak bimbing. Itu semua itu lakonan. Masa nak bertanding ni, santun bagai nak gerak. Besok hilang. Turun dia lahat sekali tu. Sanam sekali dengan dia dengan tanam. Itulah masalah dia. Betul, saya kata you. Saya sepatutnya kita harus ada politik matang. Betul. Itu yang disuarakan oleh Presiden UMNO. Kita politik matang, satu dinamika baru dalam politik. Bukanlah kita tidak menyantuni orang-orang yang ini tidak bernasib baik. Boleh disantuni, tapi janganlah buat falasi kepura-puraan. Ini kadang-kadang suruh orang sakit naik kereta suruh. Boleh buat, tak ada masalah. Tapi kenapa nak itu gambar itu nak tunjukkan? Nak tunjukkan aku ni syumul sangat. Tak boleh begitu. Yang orang nak tahu you sebagai ketua rakyat, apa you nak bawa dalam kawasan itu. Di samping kita menjawab isu-isu nasional. Okey, contoh saya katakan. Contoh di Shah Alam. Tadi saya semua dengan Saudara Syam Jalil. Saya tanya beliau, apa yang nak bawa? Shah Alam sekarang ni tengah-tengah kota raya, ibu kepada negeri Selangor. Dan tumpuan rakyat begitu ramai di Shah Alam. Tapi berapa ramai, adakah you kena dah buat kajian anak-anak muda yang tidak mempunyai pekerjaan, macam mana ekonomi mereka, yang memerlukan perumahan. Saya tanya dia tadi, you dah baca tak betul manifesto? Dia kata dah baca. You dah hayati? Dia kata dah. Pastikan kalau dengan keizinan Allah SWT dan rakyat yakin pada you kali ini, sebab saya nampak Syam ni adalah satu figura yang begitu meyakinkan, berbeza dengan yang lain itu. Seandainya you berada kesempatan di Dewan Rakyat nanti, laksanakan tugas tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Jangan jadikan parlimen sebagai zoo atau kandang sarkis. Agreed. Please. Sangat-sangat setuju. Okey Datuk, kita baru-baru ni 5 hari bulan ni kita telah dengar lah nama-nama calon ni kan. Okey, calon ni kebanyakannya as what you said before, yang saya tengok pun 80% ada calon-calon muda yang diketengahkan. Dan saya tengok juga ada juga calon-calon daripada keturunan Nabi Isa. Mati hidup semula. Tiba-tiba muncul. Contoh kan. Datuk Wasita. Lama tak dengar khabar, tiba-tiba muncul balik. Pasal apa tu Datuk? Ini yang saya katakan, kadang-kadang pemilihan itu kadang-kadang kena fikirlah, hayatilah. Saya nak corner lebih-lebih pun saya tak nak lah. Kan? Tetapi bagi saya lah, sepatutnya mereka bersama-sama lah. Betul. Tapi itu keadaannya, apakah tidak ada anak-anak muda yang lebih berwibawa, yang perlu ditonjolkan. Kita ada 3 juta ahli UMNO sahaja. 4.2 tuan-tuan. Koreksi. Mana lain ni? Tak, ini saya katakan bahawa ini yang sedang dilakukan. Ini yang dilakukan oleh Presiden UMNO. Orang kata saya mudik, tidak. Saya melihat apa yang dilakukan. Ini satu tindakan yang paling sukar, iaitu mau merubah budaya UMNO, budaya warlord. Ataupun orang cakap dinosaur. So ini yang sedang dilakukan sebab kita kena teruk sekarang ni. Dan selalunya dulu, you ada duit, you pemimpin. You tak ada duit, you bukan jadi pemimpin. Kalau tak ada duit pun, dia dapat sakau sana sini apa semua, you longgokkan itu jadi pemimpin. Itu yang rosaknya. Tapi saya yakinlah untuk yang akan datang ni, dengan adanya muka-muka baru, anak-anak muda yang ketengahkan, yang kita hantar, ini adalah produk-produk kemerdekaan. Mereka yang sekarang ini bertanding adalah merupakan produk hasil daripada kemerdekaan yang diperjuangkan oleh datuk nenek kita. Mereka juga adalah hasil daripada perjuangan pemimpin kita mengisi kemerdekaan. Dan sudah pun bergelar, dan saya tengok sekarang ni semua calon-calon yang ada, kebanyakannya lah paling kurang pun ada degree. Berbeza dengan zaman saya dulu, zaman Pak Hang dulu. Itulah yang tu ayah saya cerita zaman Datuk Jaafar Albar. Macam mana ada orang nak bertanding ketua bahagian, dia bagi terus tak bertanding. Sebab apa? Perjuangan mereka tu lain. Okey Datuk, ada saudara Syarul Sazwan ni duk tanya ni. Tanyalah. Sorry saya direct sikit soalan ni. Pasal ketua pemuda bertanding kawasan orang lain. Okey. Bagaimana nak memimpin negara kalau kawasan sendiri tak boleh ditawan? Komen sikit. Okey. Dia bukan soal, dia dalam Malaysia ni banyak. Kalau saudara kata saudara Ashraf Wajidi bertanding negeri, kenapa anda tak persoalkan Anwar Ibrahim bertanding di Tambun? Kenapa anda tak persoalkan Kak Wan bertanding di Badatul Razak? Kalau kita nak kata kenapa kita tak persoalkan Lim Kit Siang daripada Melaka bertanding di Pulau Pinang, Lim Guang Eng orang Melaka bertanding di Pulau Pinang. Ini bukan soalnya negara kita, dia bertanding parlimen, perlembagaan mengizinkan. Dia bukan soal kata mesti duduk kawasan itu, tapi dia harus memahami
permasalahan yang ada. Contohnya macam Ashraf bertanding di Greek, dia mesti memahami masalah cita rasa orang Greek. Sebab Greek itu dipimpin oleh Allahyarham Datuk Hasbullah, orang yang baik. Dan dia mesti meneruskan perjuangan ini. Begitu juga apa yang dilakukan macam mana Ketua Puteri Zahid Nazarик. Jadi UMNO mau dilihat matang, di mana-mana pun kita boleh bertanding. Tak semestinya kita di Sebutir bertanding di Sebutir. Rosaklah kalau gitu. Kadang-kadang ada bendanya yang dia boleh membuat. Contoh, Datuk Asni, orang Pontian, takkan nak buang Datuk Ahmad Maslan. Jadi yang ada nampak ada kekosongan di kawasan Sembang Rengkam. Biarlah dia bertembung dengan Datuk Mazli, Menteri Pendidikan yang menukar kasut putih pada kasut hitam. Okey, ni ada soalan daripada saudara Falik Burn. Okey, minta pandangan Datuk untuk PRU15. Apa elemen-elemen penting untuk dipertimbangkan sebelum mengundi? Pertama sekali saya kata kita kena berani. Sebagai rakyat kita yang matang, kita kena berani. Bila mereka datang berkempen, tanya dia dulu. You datang sini berkempen ni nak buat apa? Saya tengok sekarang macam ada kat Kawan Baru. Boleh sound dia tanya tu boleh. Macam di Kawan Baru. Ni datang dia buat apa? Masalah kami, masalah tanah di Kawan Baru pun tak selesai. Datang nak menipu kami lagi. Kali samat Ini sepatutnya itulah hak kita. Sebab tu saya kata dalam musim pilihan raya ini, rakyat adalah raja. Inilah suara rakyat kuasa keramat. Sebab itu kita mengatakan penting. This is your time now. Sebab okey-okey rakyat ni macam interview. Betul. Aku nak kerja. Aku nak kerja sebagai wakil rakyat. Tolonglah bagi peluang pada aku. Okey, nak buat apa? 1, 2, 3, 4. Okey, kalau you rasa logikanya, okey, terima. Pilihlah. Kalau tidak, minta maaf. Sebab itu saya dah pesan pada banyak. Kalau you tengok saya punya siaran live saya sebulan 2 lalu, saya kata datang musim pemilihan kali ini, siapkan satu nota. Aku janji antara calon wakil rakyat tu dengan rakyat kawasan itu. Tempat yang dia bertanding. Contohnya macam Datuk Ashraf Wahyudi. So rakyat di kawasan mula-mula tak setuju di Greek, you nak apa sebenarnya dengan keadaan Ashraf ni? Jadi bukanlah minta duit, tak boleh lah. Saya kan itu money politik. Bukanlah cerita soal negara ni. No, di Greek sendiri. Masalah perumahan, berapa ramai anak muda. Dia kena menandatangani di hadapan pengundi dia. Kalau dia gagal, dia boleh dibawa tindakan mahkamah sebab dia menipu rakyat. Terbaik tu. Ini sepatutnya dilakukan. Kena buat tu. Tapi tidak berlaku begitu, saya tak tahulah. Kena buat usul pada presiden kita tu. Kan? Okey, cantik tu. Banyak sangat ni, semua dia tanya ni. Alright then. Okey. Daripada Rozirah Roslan. Saya nak tanya, setujukah Datuk Seri sekiranya MP dan Adun dihadkan bertanding 2 kali saja? Are you agree or not? Nah, ini bukan soalnya start kali 2 kali. Tak boleh gitu. Kalau you hadkan begitu, kalau dia tengah melakukan, menjalankan tugasnya yang belum selesai, takkan dia hadkan sampai waktu dia berhenti. Macam mana itu? Ini macam ni Syahdan Kasim jugalah. Dah sampai berapa dekad dah ni. Kalau kita bagi dia juga macam tu lah jadi dia. Soalnya boleh, tak ada masalah. Kalau dia berjasa pada rakyat, dia tidak ada bermasalah. Dia pertama sekali kesetiaan pada parti dulu. Yang kedua, you menjalankan tugas dengan baik. Yang keempat, rakyat sayang dekat you. Tak semesti you kalau you dua penggas, dia 10 tahun, apa yang boleh buat? Takkan ada tongkat sakti macam zaman Nabi Allah Musa. Jadi wakil rakyat ni pun dah ada masanya. Tambah-tambah sekarang ni kita akan menghadapi suasana kemurungan ekonomi dunia dan sebagainya. It's very hard time. Jadi tak boleh kita tak ada syarat 2 tahun atau 2 penggal saja, tak boleh. Sebab penggal parlimen juga tak terikat pada 5 tahun. Walaupun dia ada waktunya dalam tempoh 5 tahun, tapi 3 tahun dia boleh ada pilihan raya. Boleh lah. Ada 4 tahun ada. Situ dipanggil snap election. Takkanlah snap election tahun akan datang, post snap election 8 tahun. Berlaku adil lah bagi saya. Kalau you rasa you layak masuk saluran, jalan, tak ada masalah. Tapi jangan kerana dia bertanding. Saya cakap terus terang, macam contoh yang Muhammad Teguran dari Hamzah, dia bertanding di Gomosang. Dia bukan nak masalah dia, rakyat Gomosang kata cool, I want you. Malah waktu saya pergi, waktu penamaan calon, pencadang dan penyokong dia, orang asli. Tu dia. Orang asli, Tok Batin sendiri. Kami nak you perjuangkan soal masalah kami. Sebab kami yakin, sebab mereka dapat melihat bagaimana warga orang asli di Gomosang itu dapat dibina. Tapi orang tuduhlah macam-macam. Cerita itu cerita. Itu bagi saya, benda yang tidak berasas. Kena turun ke bawah, kena tanya. Jadi soal
calon ni dia bertanding ada satu penggal, dua penggal. Bagi saya lah, as long that you can perform, jalankanlah. Ini bukan soal bagi peluang. Ini bukan CEO of the company. Betul. Ini menatang masalah-masalah rakyat, budayanya, agamanya, perjuangannya, ekonominya, soal educationnya, soal anak-anak dan banyak aspek. Bukan jadi wakil rakyat itu satu saja. Sebab itu saya katakan, kita memerlukan ahli fikir untuk berada di Dewan Rakyat nanti untuk membincangkan masalah negara, dan dia harus membawa masalah rakyat dia. Contohnya di Seputih ni, takkan nak bawa Seputih ni mana ada ini ladang kelapa sawit. Tiba-tiba wakil rakyat dia masuk parlimen, dia suruh minum untuk menyelesaikan masalah harga sawit, minumlah satu sudu satu hari. Ini saya kata sebab dia tak tahu. Jadi mereka mesti faham. Jadi pulanglah, sebagai saya tak mau kacau lebih-lebih lah. Betul. Saya melihat kadang-kadang adalah benda-benda yang perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan. Yang tak betul kita kena betulkan. Betul lah. Kita boleh tegur. Yes. Kita boleh tegur, tak ada masalah pada tu. Okey, saya kalau Datuk ingat lagi lah. Ada masa time tu pertandingan 3 penjuru for presiden. Kuli, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan KJ. Okey. Kenapa orang macam Tengku Razali sendiri pun tewas? Sedangkan dia adalah orang yang berpengalaman, orang yang dahulunya menubuhkan semangat perlawanan dan balik pada UMNO balik atas dasar perjuangan parti, but yet lost. Why? Inilah the beauty of democracy, the game of the numbers. Bukan politik wang kan? Bukan. Jadi saya melihat sebab sekarang ni kita berada dalam era perubahan generasi. Kebanyakan yang jadi perwakilan, yang berada dalam mereka banyak ramai yang tak kenal siapa itu Tengku Razali. Bak kata bidalan, tak kenal maka tak cinta. Kalau mereka kenal betul-betul, memahami asas perjuangannya macam saya katakan tadi, mengasahkan Petronas, memberi orang UMNO sepatutnya memberi tanah dia sendiri tu. Betul. Di PWTC tu percuma dia bagi daripada jiwa dia perjuangan untuk bangsa dia. Sewajarnya diberi kesempatan. Tapi nak buat macam mana? Tapi bagaimanapun saya lihat bagaimana Presiden UMNO begitu menghormati beliau, lantik dia sebagai pengurusi Jemaah Penasihat UMNO. Bagus tu. Alright, ramai tu tanya ni. Silakan. Alright, seronok ni. Dah nama hard talk kan. So kita bagi peluang pada rakan-rakan kita kat luar sana untuk bertanyakan any kind of question. Jangan mencarut je. Jangan mencarut sudah. Yang lain semua boleh. Banyak soalan-soalan yang orang kata ni nampak ni anak-anak muda kita cerdik-cerdik. Alhamdulillah. Soalan, bila kita tengok calon-calon parlimen terutamanya ramai pengundi Melayu, tetapi diberikan kepada komponen-komponen yang lain. Sedangkan jentera sedia ada boleh dikatakan semuanya dari UMNO. I know what you trying to say. Apakah UMNO terlalu berlembut dan melayani kerana parti komponen tersebut? Sila komen Datuk. Saya melihat benda begini, bila kita menubuhkan Barisan Nasional dari dulu lagi, daripada zaman Tengku Abdul Rahman lagi, menyantuni bagaimana kita nak melihat dari sebuah kedudukan, sebuah negara yang majmuk. Ada orang tak setuju, tapi ini hakikatnya sekarang. Tak boleh lagi kita melihat politik yang bersikap perkauman. Sekarang ini dalam kerajaan, dalam parti komponen Barisan Nasional, dia ada UMNO, dia ada MIC, dia ada MCA, dia ada parti PBRS. Jadi sebagai komponen ketumbukan, mestilah masing-masing dapat juga peluang. Jadi sebab itu saya kata jangan kita meletakkan kepentingan diri kita dalam perjuangan. Kepentingan yang paling besar kali, what is the biggest di depan kita? Jadi soalnya sekarang ni kita kena menggambarkan bahawa UMNO Barisan Nasional ini adalah parti yang benar-benar syumur dalam ikatan persaudaraan. Bagi kita bukan sebagai warga cinta damai, sebagai warga negara yang tidak meletakkan rasis. Kita nak cari harmoni. Soal you Melayu ke, you Cina ke, you India ke, you Sing ke, kalau you baik dalam pemikiran, kalau saya boleh turunkan
oleh pimpinan dan dibuat keputusan ni, kita kena terima hakikat. Ya, macam seperti rakan saya, Datuk Mohana Muniandi. Ya, bertanya di Kuala Langat. Ada Kuala Langat. Yes, Okay, yes. very close to me. Kan? Dan saya offer ke dia, Datuk, sekiranya perlu untuk Boeing Putra berkempen, you let me know. Tak macam I can help you. Mohana. Kena ingat, dia adalah ketua wanita MIC. Exactly. She is the mother of the Indians. Macam mana juga kita, ketua wanita. UMNO. Jadi bila kita wanita kita tanding, wajib untuk kita sokong, yes. sokong. Dan ketua MCA juga mesti kita hormati. Dia supaya tak adalah berlaku kerenggangan dan kesenjangan. Dia meminjam kata-kata Anwar Ibrahim. Cantik. Alright, soalan daripada Falik Ben lagi. Bagaimana pula untuk mengundi bagi menentukan siapa yang mentadbir negara supaya masalah-masalah negara dapat diselesaikan atau dapat diperbaiki dari segala aspek, terutamanya pendidikan, masa depan anak-anak muda? Apakah elemen-elemen penting yang perlu ada pada bakal pemimpin tersebut? Pertama-tama sekali, sebab saya kata tadi, saya bertanya macam contohnya macam di Shah Alam. Saya tanya dengan Syah Jalil, you dah baca belum manifesto? You dah menghayati? Sudah. You faham perjuangan parti kita, you akan meneruskan perjuangan kita. Itu yang paling penting sekarang ni. Sebab sekarang ni bukanlah kita kata menang di sekuti. Menang semua, tidak. Dia semua ada kumpul untuk daripada 222 kursi itu, kita mesti ada sekurang-kurangnya 113 kursi to make a simple majority untuk membentuk kerajaan. Jadi sebab itu masing-masing ada contribute-nya. Tetapi tanya calon anda. Rakyat mesti bertanya, Yang Muhammad nak tanya ni, Yang Muhammad nak buat apa ni kami kat sini ni? Kalau dia datang daripada Parti Perikatan Nasional misalnya, okey? Kami nak tanya Yang Muhammad nak buat apa semua? Kami nak tanya lah 600 bilion tu rancangan ekonomi macam mana ni Muhammad? Nak tanya, ni parti Yang Muhammad yang buat. Kami tak tuduh lah. Cuma kami nak tanya, sebab itu wang-wang rakyat. Betul. Yang diambil daripada kantong negara. What happened to the money? Boleh Telah tanya dibentangkan di boleh. Kalau dia berjawab, ni nak tanya lah, tanya dengan baik. Jangan terus maki, tak boleh pakai lah, tak boleh. Betul. Ya Muhammad ataupun cik, saya minta tahu, nak tanya lah, you wakil saya calon dari parti PBN, cuma nak tanya tu, tolong penjelaskan. Supaya saya nak tahu, inilah masanya setiap mewakili parti itu memperjelaskan. Kalau dia gagal, sepatutnya kita tolak. Kalaulah wakil UMNO gagal untuk menerjemahkan apa yang disebut dalam manifesto itu, maka dia gagal, tak payah pilih. Saya cakap terus terang. Bukan kerana saya tapi kalau itu keadaannya tak boleh lah. Tak apa-apa. Kalau nanti ada pun menyemakkan dia, itu yang jadi sekarang dekat parlimen tu. Dia tak menghayati perjuangan UMNO. Perjuangan UMNO bukan meletakkan kepentingan diri. UMNO meletakkan, okey, bila bincang soal dasar ekonomi, bincang dasar pendidikan, akhirnya bila menteri bercakap tukar kasut semua, you cerita pasal kasut di parlimen. Kita nak tahu dasar pendidikan macam mana anak-anak kita ni. Dunia tanpa sepadan. Anak-anak sekarang ni sampai terdedah pada dunia luar yang begitu mencabar. Okey, jadi ini sepatutnya dasar pendidikan perlu diperbaiki dari masa ke semasa. Tapi jangan lari daripada asas. Betul. Asasnya negara kita ini, bahasa Melayu itu adalah bahasa negara, perlu dipertahankan. Jangan kita semalam. Dan memang benar kita memerlukan juga bahasa komersial, iaitu bahasa Inggeris. Okey, untuk apa? Tapi jangan lupa asas Abdul Razak mewujudkan Universiti Kebangsaan. Dia kata dalam buku dia tu, dia kata saya mengharapkan wujudnya Universiti Kebangsaan ini di Bangi akan menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa ilmu dan bahasa perdagangan. Apa jadi? Profesor dekat UKM pun bercakap orang putih. Ini saya kata bangang dia ni, tak menghayati. Ini saya minta kadang-kadang saya garang. Betul. Sekarang mereka tidak menghayati. Mereka menerima segala-galanya itu dengan di bawah atas apa ni, dulang emas. Dia sedangkan nak mewujudkan UKM itu bagaimana berperangnya Tun Razak, berperangnya Menteri Pendidikan waktu itu. Dan jadi itu contoh pendidikan. Jadi bagi saya, kita kena tanya, you wakil apa? You parti keadilan. Kami tak nak dengar lah cerita korupsi ni. Dah jelas, kita dah ada undang-undang, kita ada polis, kita ada SPR, kita dah ada custom, kita ada SLCN. Biar mereka siasat. Kami nak tanya, kamu nak buat apa? Datuk Seri Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri, nak buat apa? Bukan nak terajam orang. Nah ini kena, kami nak tahu apa dasar yang nak bawa. Dasar internasional. Dasar antara bangsa kita bagaimana hubungan kita dengan dunia luar. Okey, kita mengakui Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu waktu dia timbalan Perdana Menteri, dia baik dengan negara-negara luar. Okey, kita hormati.
apa yang nak bawa dan apa cara yang nak bawa datang pelabur-pelabur. Tanya dengan Azmin, you dah jadi menteri Perdagangan Menteri Perdagangan. Berapa sen bawa duit dalam masuk dalam negara kita ni? What you have done for the past 4 years? Question them. Inilah masanya rakyat bertanya kepada mereka apa yang telah anda lakukan sepanjang anda menjadi wakil rakyat. Maksudnya masa time kempen tu boleh bersoal lah. Boleh. Q&A nya dia. Oi, jangan nak temerang lah. Itu jawabnya. Oh. Itu yang saya katakan, ada masanya kalau saya cakap terus terang, kalau Menteri Perdagangan dalam negeri, ada Menteri Perdagangan dalam negeri awak pengguna, dia bercakap kita akan membangunkan sistem makanan, harga makanan murah, saya kata ada telur busuk balik ke muka. You are telling lies the public. For the past 2 years, rakyat menderita dengan harga makanan tak boleh kawal. Yes. You memohon. Balik dengan telur busuk je kalau macam tu. Saya minta maaf lah, you get out lah from here. Kalau kau datang sini nak membohong kami. Sebab itu saya kata warga yang tinggal di Ulu Terengganu, tanya Rasul Wahid, you jadi timbalan Menteri Perdagangan dalam negeri Haluan Pengguna. Macam mana telur tak cukup, macam mana daging ayam tak cukup di Terengganu. Di Terengganu sendiri tak cukup ayam. You buat apa? Oh, sekarang datang minta undi, minta maaf. Cukup sampai di sini. Nyatakan. Ini tak mau, malulah tak. Kita tak baik. Akhirnya besok kau boleh lagi. Sampai bila nak kita selesai? Kita mahu hadirnya pemimpin kali ini, pemimpin yang benar-benar jati dirinya hebat. Terbaik. Alright, soalan daripada Marini. Okey, Marini dia straight to the point soalan dia. Bagaimana nak mengembalikan kepercayaan rakyat kepada kepimpinan BN sekarang yang banyak terpalit dengan pelbagai-bagai kes mahkamah? Ini yang saya katakan, ya, nama sedap, nama penyanyi, nama pelakon Indonesia tu. The Marini, Marini. Bagi bukan mengembalikan je ini, biarlah mahkamah menentukan. Kalau mahkamah kata tak salah, tak ada. Soalnya sekarang ni, jangan tuduh BN sahaja. Berselerak dalam parti sana tu yang calon kluster mahkamah. Jadi bukan hanya Barisan Nasional, tetapi apabila diturunkan calon-calon muka-muka sekarang ni, yang saya kata tak comot dah. Yang bertanding kali ini daripada Perlis, bawalah sampai ke Sabah dan Sabah. Wakil-wakil yang dicalon kali ini, wakil-wakil yang bersih. Yang guns, Yes. Jadi kita melihat the majority 80%. 80%. Benda yang bukan mudah. Sebab itu hari ini wolot-wolot orang-orang yang sedap jadi wakil rakyat yang diagungkan selama hari ini, sebagai YB sana, YB sini, akhirnya mereka marah apabila Presiden tidak menurunkan mereka. Sebab semua tu ada dia punya report card. Aduh, bagus. Alhamdulillah. Tu nampak tuan-tuan, segala pertanyaan dah dijawab dengan penuh teliti dan juga tak ada mencabut. Semua okey. Semua okey. Soalan-soalan yang diberikan kepada kita pun soalan yang bagus-bagus. Kan? Dan saya banyak tanya soalan daripada pemerhati luar lah. Ni soalan daripada saya sendiri. Okey, Datuk, kita lihat adakah wajib bagi setiap calon-calon untuk parlimen dan juga ADUN mengisytiharkan harta mereka? Semestinya. Wajib tu. Wajib. So, kalau dia tak isytiharkan harta dia, artinya dia sudah pembohong dan tak layak lah bagi saya. So macam mana kita nak betul-betul push kepada presiden kita ni, suruh yang nak tanding ni isytihar harta cepat-cepat sebelum PRN? Saya ingat mungkin cadangan baik. Sepatutnya benda ni dilakukan sebelum dia bertanding. Betul, cek dulu. Sebab itu apa yang kata Perdana Menteri, UMNO lain. UMNO sekali ini kita melakukan saringan. Saringan, dia kaji dia punya ada masalah dengan SPR, apakah ada masalah dengan lembaga hasil dalam negeri, apakah ada masalah dengan pihak polis, apakah ada masalah dengan Jabatan Agama Islam pun. Kali ini calon-calon tu kalau UMNO, dia juga bersih daripada sebarang elemen yang bersangkut paut dengan soal-soal hukum suami isteri. Kita tak mau lagi dia ada 3 isteri tapi dia kata dia nikah 1 isteri saja. Itu madu 3 tu. Ini calon-calon ini kali sebab itu saya setuju dengan pandangan Ananda Hasni bahawa bagi saya sepatutnya calon-calon yang dipilih itu perlulah juga melakukan ikrar berapa kereta dia ada supaya kita dapat tahu tiba-tiba setahun ya dapat buat maliga besar. Ini SPRA kena boleh masuklah. Cek ada akaun utama contohlah kan. He's a businessman. Jadi calon 100,000. Setahun saja ada 1.5 bilion. Macam mana tu? Macam mana? So akan ditanya lah. Betul. So saya benar-benar ni orang tanya dekat saya, isytihar harta tu wajib. Wajib. Jadi Datuk pun setuju. Saya setuju. Kita perlu push
kepimpinan atas untuk siapa-siapa yang bertanding untuk parlimen kali ini ataupun adun, isytihar harta anda. From there we know who you are. Okay? Kami rakyat di bawah ni tengok saja anda, bukan saja anda ikut saja kendak. You are following us. Sebab gaji anda dibayar oleh kami. Oleh rakyat sendiri, tuan-tuan. Tax tu bayar You are paid by us. Tak ada lain. Jangan sedap-sedap dapat gaji 16,000 sebulan. Tiba-tiba anda nak menyeleweng, minta maaf. Aduh, saya suka cakap dengan ayahanda hari ni. Sebab apa? I can let it out everything. Ya, please. Contohnya ayahanda kan. Kenapa yang dahulunya kita tidak meletakkan orang-orang yang di dalam sektor GLC tu pada ahlinya sendiri. Contoh Prima. Kenapa pengurusinya kena ahli agama Raja Usuluddin yang tidak ada orang yang dalam sektor hartanah, land, law, tapi kenapa kena letak orang macam tu? So apabila terjadi masalah di dalam sektor perumahan ni, bila kami jumpa dengan beliau, nak cakap apa? Who is the executive decision maker yang nak buat program ni supaya berjalan tidak tertangguh? Jadi apa pandangan ayahanda ni untuk masa depan ni, sekiranya kerajaan insya-Allah dibentuk dan disokong oleh Barisan Nasional dan kerajaan Barisan Nasional menubuhkan kerajaan, tolonglah ayahanda letakkanlah orang yang betul pada tempat ahlinya. What do you think about that? Bagi saya sepatutnya sekali tidak lagi perlu adanya imbuhan politik. Segala permasalahannya adalah kerana imbuhan politik. Kerana aku ketua bahagian, aku tak bertanding, besok kena jadi JLC. Ini yang merosakkan. Dan jawatan, kalau dia chairman boleh, tak ada masalah. Sebab dia mempengurusikan masyarakat, tapi bukan executive chairman. Bukan diberi kuasa yang begitu besar. Dia mesti orang yang benar-benar faham tentang bidangnya. So mesti diwawancara ataupun diinterview calon-calon itu supaya JLC ini dipimpin oleh warga kita yang benar-benar highly qualified. Ahli dia, bukan hanya kerana it must be on merit lah. Yes. Bukan hanya kerana dia baik dengan menteri, maka menteri lantik sebagai chairman itu. Menteri nanti orang ni chairman. Rosak haru biru negara ni. Saya insya-Allah kalau diizinkan Allah SWT, live Amir Rijaz fan, selepas ini rasanya banyak lagi saya akan balun kalau kita betul. Bersedialah anda. Alhamdulillah. So kita ada juga ahli pemerhati politik yang mana memberi pandangan, kritikan yang membina, terutamanya bagi anak-anak muda belia ni yang nak tahu lebih lanjut ni, UMNO ni apa dia, kita ni siapa dia, kenapa UMNO ni sangat-sangat kita nak suruh dia menang ni. So this is the time. Kita dah pun dah dapat soalan daripada saudara-saudara kita di luar sana, bertanya soalan, dan alhamdulillah ayahanda kita bertanya soalan semua tepat. Dan Falik Ben pun cakap terima kasih Datuk, thank you very much for the answers. Because of what? Mereka perlukan someone yang bukan yes man. Yes, mesti kita berani. Mesti ada, kena ada check and balance. Whoever that give some critique, kita kena ada someone, kenapa dikritik? Kena betulkan keadaan. So we have to make sure that everything is in order. Tak kira lah, saya tak mau ceritalah pasal siapa Rafizi kat luar sana. No, we don't have time for that, guys. Masa ini adalah kita make sure. So those who are been elected as our parliament, member of parliament, please. Pertama, isytihar harta. Yes. Itu satu. Tuan Presiden minta tolong nak. Yang kedua, make sure setiap kali rakyat bertanya pada anda, jangan cepat melatah. Sebab anda diberi amanah untuk jaga tempat tu. Okey? Jadi saya rasa seronok kita bersembang. Kalau bersembang sampai besok pagi boleh lah tu kan. Tapi masalahnya sekarang ni, saya juga ingin buat celipan sedikit. Boleh. Pertama-tama sekali, dia mesti touch the ground. Mesti menyantuni rakyat. Di Malaysia ni, ahli parlimen dia bukan macam di England. Dia hanya di England sebagai lawmaker. No, di Malaysia ini, you sebagai ahli parlimen, you juga bertanggungjawab dalam untuk nasib rakyat you. You mesti ambil tahu juga. Jangan nanti dah bergelar Ya Muhammad, telefon pun dah hilang, nombor telefon masuk air lah. Jadi you membina kebencian orang. Jadi ini penting ni. Bukan jawatan yang boleh senang lelang. Hayati lagu Andy Lala. Lagu YB tu Selamat Wabi, bangun pagi 7 pagi nak tengok hari-hari buat tu. Itu kerja. You ask for it.
Bukan Itulah kita kerja. minta, you ask for it sekarang ni, you nak minta pada kami sokongan, kami sokong, so deliver. Bukan kami nak minta. Sebab kami dah minta, kami nak 1, 2, 3, 4, 5, you laksanakan, kami akan sokong. Bukan kami yang minta anda jadi wakil rakyat, you yang minta jawatan itu. Kami bagi kamu jadi wakil rakyat, jadilah wakil rakyat sebenar-benarnya. Ini yang mesti kita hayati semua YB. Selamat pagi YB. Okey, sebelum kita mengakhiri lah, ada 2 lagi soalan. Saya bagilah ni bonus lah untuk bagi ayahanda kita jawab lah. Seronok juga. Ada yang mengatakan PN adalah BN reject. PN adalah BN reject. Apa pandangan Datuk tentang kepimpinan PN? Adakah relevan dengan situasi negara sekarang? Bagi saya mudah saja. Pimpinan dalam Perikatan Nasional itu adalah kata. I have to say forward. Straightforward guys. Kata. Tak, bukan soalnya PN reject. Ini mereka adalah kata. Mereka adalah pengkhianat kepada parti masing-masing. Dalam Perikatan Nasional ada 16 orang pengkhianat daripada UMNO yang dimenangkan oleh rakyat, dimenangkan oleh ahli-ahli UMNO. Mereka akan umbi, berpeluh, panjat tiang elektrik, panjat pokok, gantung bendera, berkempen sehari siang malam selama 12 hari. Mereka menang sebagai wakil rakyat. Sanggup mereka meninggalkan UMNO. Ini bagi saya adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Silakan, tak ada masalah. Dan bukan hanya pada kita juga. Ini juga berlaku pada wakil-wakil rakyat dari Parti Keadilan. Keluar juga. Panggil pengkhianat juga. Pengkhianat juga. So bagi saya parti ini saya tidak menghormati. Saya minta maaf. So kalau itu Perikatan Nasional, saya tak boleh mengatakan bahawa ini sebagai BN reject. They are not BN reject. They are the traitors. Mereka adalah pengkhianat pada perjuangan parti mereka. Sebelum tu bergerak-gerak cerita kita gini, kita begitu. Akhirnya apa jadi? Ini masalahnya. Malahan bila ada buat melakukan kesilapan, kena pegang dengan Dr. Mahathir, antara ini picit sikit, mula melupuh. Ya ampun, salah. Itu keadaannya. Alright, last question. Daripada siapa ni? Syahidah Sakinah. Pendapat Datuk tentang manifesto hashtag Padu BN semalam. Adakah manifesto itu relevan dapatkan undi dan kepercayaan atau sebaliknya? Saya tidak nampak ini hanya untuk bagi undi. No. Inilah impian yang mau dilakukan oleh UMNO. Bukan saja relevan. Inilah impian kalau boleh dicapai. Saya yakin sebelum manifesto ini digubal, diadun apa semua, mesti dikaji semua aspek, cukup tak cukup duit. Contoh, setiap rakyat, pelajar di bawah keluarga B40. Okey, B40 dapat satu komputer riba dalam tempoh 18 bulan. Letihnya sudah dikaji kemampuan. Dah tahu dah. Kos nak keluar tu. Yes, bukan janji seribu mimpi. Not a dream that I have a dream. What type of dream you want? Tapi kali ini yang paling penting untuk menyantuni rakyat. Dan sebab itu kita mengharapkan wujudnya satu dominasi politik dan kestabilan politik supaya ekonomi kita boleh grow back to the old dan kita akan jadi sebuah negara yang makmur. Saya nak cakap kat you, penghasilan yang kita perolehi daripada pendapatan negara bukan sikit, billion and billions. Banyak. Daripada Petronas ada, daripada apa ni ekspor kami kelapa sawit ada. Kenapa tak ditangani? Betul. Kenapa generasi pertama masih berhutang dalam federal sampai saat ini? Ini perlu ditangani. Dulu dia berjanji hutang dihapuskan apa semua. Sekarang ni masanya rakyat menuntut. Selepas ini siapa yang jaga federal? Masak. Masak. Tunggulah. Nak sangat jadi wakil rakyat nak sangat. Rasa nanti. Okay, final for myself. What do you think about YBKJ? Dia sekarang ni di Sungai Buloh. Dan saya percaya pada PRU sebelum ni, Siva Rasa menang about 55%. About 20,000 majority. 30 lebih. Okay, 30,000 lebih. Dan saya dapati time tu 71% are Malays. Yes. Can he dapatkan kepercayaan balik orang Sungai Buloh? You satu anak muda yang ada pendidikan, yang begitu rapat dengan anak muda, prove yourself lah. Inilah masanya dia membuktikan bahawa dia a true leader. Kalau dia dapat menangi kursi di Parlimen Sungai Buloh, menangi pemuda, anak-anak muda, pemuda yakin pada dia, kita akan terima. Kesilapan masa silam itu kesilapan anak muda. Mana bumi yang tidak ditimpa hujan, mana rebung
yang tidak disengal oleh ulat dan kerama. Semua itu ada, tapi semua itu masih silap. We can forgive. Tapi kadang-kadang but we cannot forget. So inilah masanya beliau sudah melalui pembelajaran. Selama ini bertanding di Rembau, kalau saya selama masuk bertanding di Gelanggang. Sebab you adalah mewakili generasi akan datang. Sebab pemimpin yang ada sekarang ini bukan menurunkan langit. Itu keadaannya. Saya mengatakan pada Khalid Jamuddin, saya menegur beliau berkali-kali. Saya kata lakukan, hayati rakyat. Jangan mengikut hasrat you. Jangan jadikan Malaysia ini seperti Oxford. Jangan jadikan negara kita ini kasarnya ada budayanya. Budaya Melayu ini, kita bukan budaya Inggeris. Saudara belajar, saudara tidak memahami sebab saudara berada di London. Saudara anak duta. Cuma pulang balik sampai dapat anugerah apa sudah dapat ijazah, balik bekerja di sini. Tapi apakah anda menghayati Makcik Lima, Makcik Kiak yang dikata Dr. Mahid dia tu, yang masih ada peniaga pasar malam, peniaga ini nasi lemak, peniaga roti canai. Ini perlu disantuni juga, mereka juga rakyat anda. Tambah-tambah lagi di kawasan Sungai Buloh. Sungai Buloh seperti juga macam mana di Shah Alam, di mana rakyat berkumpul begitu, dia semi-urban. Bukan warga kampung. Dulu you melayani kawasan Rembau. Rembau bukanlah saya nak menidakkan Rembau ada pembangunan, tapi majoriti penduduk di situ adalah warga desa. Kali ini you menghadapi warga kota. Let's face the rhythm. Selangor tu termasuk dalam kota Damansara juga tu. Ya. Let's face the rhythm. Bukan Sungai Buloh yang dulu tempat kusta. Sekarang ni di situ adanya hospital yang terbesar, bukan? Dan jangan lupa di situ juga ada penjara Sungai Buloh. If you are wrong, you go there. Itu pandangan saya lah. Ayahanda Datuk Kamal Amir, thank you very much for coming to our place. Sama. Salam pada Bapak ya. Okay, insyaAllah.